Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mactan Expo, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis tersebut dihiburkan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Share more of our country, to celebrate our culture, and to show in a richer way the spirit and hospitality of the Filipino people. Instead, we have been asked to respond to a very different moment. Recent developments once again reminded us that events beyond our region Selesai Majlis Santap Malam Gala, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di pangkalan udara Bijan Benito Ebuen bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah The Honorable Rexlon T. Gatchalian, Secretary of Social Welfare and Developments dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila.
Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara pada petang hari Ahad 17 Mei 2026. Hakim-hakim syar'i dan pegawai-pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan akan berada di tempat yang ditetapkan untuk meru'yah melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijriah pada petang tersebut. Di daerah Brunei dan Muara, tempat meru'yah di bangunan Mutiara Exchange, Lebuh Raya Tunku, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun Pekan Muara dan Bukit Agok Jerudong. Di daerah Tutong, di bangunan Hilal Bukit Ambok dan bangunan Hilal Bukit Lumut di daerah Belait. Bagi melancarkan lagi tugas meru'yah, orang ramai diminta memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat tersebut. Pengumuman 1 Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijriah akan disiarkan sebaik-baik sahaja ru'yah selesai pada petang hari berkenaan. Laporan dari Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, bakal jemaah haji negara sentiasa diingatkan agar mematuhi segala peraturan dan panduan yang ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti. Apabila kita dapat mengekalkan prestasi yang baik, yaitu dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun ibadah umrah dan seterusnya, kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang Ketani ingin mencapainya nanti, insyaAllah. Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Sejak awal pagi lagi, ruang dalaman dan persekitaran masjid dipenuhi oleh jemaah bagi merebut peluang menunaikan ibadah dalam masjid kedua paling suci bagi umat Islam selepas Masjidil Haram. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan. Juga disentuh manfaat kepada masyarakat. Kad nusuk digunapakai bagi memastikan segala urusan di Tanah Suci berjalan lancar. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Baru-baru ini, Darussalam Services Sendirian Berhad mengagihkan kad berkenaan kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Tugas ahli bomba dan penyelamat bukan sahaja memadam kebakaran dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga melakukan aktiviti amal. Misalnya menganjurkan kempen derma darah sempena sambutan Hari Ulang Tahun Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-66. Sebanyak 59 pain darah beraja dikumpulkan semasa kempen yang diadakan di Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas.
Kempen serupa juga akan diadakan di daerah lain. Daerah Belait diadakan pada 23 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait dan Seria, manakala daerah Temburong pada 9 Jun di Pusat Belia Temburong dan di daerah Tutong pada 29 Jun di Pusat Pengasingan Kebangsaan Tutong. Orang ramai disuruh menyertai kempen berkenaan bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Sekali ketani menderma darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Jadinya bagi orang ramai khususnya para belia hadirlah bersama-sama menyokong kempen derma darah ini. Bisa tah dilaratkan kepada belia-belia ketani, yang ketani atas dasar kesedaran kali untuk menyelamatkan orang yang berkeperluan. Selain dengan untuk kesihatan, kalau boleh darah ini untuk menyelamatkan orang lah. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa sekali lagi melakar kegemilangan di persada global apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dalam ranking universiti dunia bagi inovasi WURI 2026 sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut telah diumumkan dalam acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking dunia WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian luar biasa ini menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan berbanding tahun sebelumnya apabila UNISA berada di kedudukan 201 dunia. Lonjakan sebanyak 54 anak tangga dalam tempoh hanya setahun membuktikan keupayaan UNISA untuk terus memacu budaya inovasi, penyelidikan berimpak tinggi dan transformasi pendidikan yang relevan dengan keperluan semasa. IBTE Business Campus Community Fun Fest menghimpunkan para pelajar, usahawan tempatan dan orang ramai dalam satu acara komuniti yang meriah selama 2 hari. Diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, acara melibatkan lebih 150 pelajar program HNTech Perdagangan, Bahagian Pengurusan Perdagangan dan HNTech Perdagangan dalam Pejabat Pentadbiran. Antara tarikan utama ialah bazar awam menampilkan pelbagai vendor tempatan yang menjual makanan, minuman serta produk kreatif. Inisiatif seumpamanya memberi peluang pembelajaran secara langsung kepada pelajar menguruskan acara berskala besar daripada peringkat perancangan hingga pelaksanaan. Acara bertujuan untuk memberikan pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuhkan kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan serta memberi inspirasi kepada pelajar untuk menceburi bidang perniagaan. Sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca ke-40, Sukan Ria bagi cawangannya di Tutong diadakan. Acara berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Pancur Dulit, daerah Tutong petang tadi. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai program berkenaan yang bertujuan mengeratkan kerjasama antara ibu bapa, guru dan sukarelawan. Di samping memberi peluang kepada peserta bersosial melalui aktiviti yang diadakan. Program berkenaan turut menjadi platform mencungkil bakat kanak-kanak kaca bagi mewakili negara dalam sukan orang kelainan upaya di peringkat nasional dan serantau pada masa hadapan. Bola sepak Liga Super Malaysia, DPMMFC berdepan Sabah FC malam ini dalam aksi pelanan terakhir di laman sendiri. Pelanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.